Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 5 bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan penjelmaan. Kita akan membincangkan standard kandungan 5.2 kekongruenan dan standard pembelajaran 5.1.2 membuat dan menentusahkan konjektor terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 127 sehingga 131. Mari kita lihat situasi ini. Kita ada satu segitiga yang berwarna biru. Kemudian kita tambah lagi dengan segitiga yang pelbagai warna di sini. Soalannya, segitiga manakah yang kongruen dengan segitiga yang berwarna biru tersebut? Bagi menguji sifat kekongruenan segitiga, kita hanya memerlukan 3 perbandingan sahaja. Sama ada kita membandingkan sisi, atau kita membandingkan sudut, ataupun kita gabungkan. Kita banding sisi dan sudut. Jadi kita tidak perlu membandingkan kesemua sisi dan sudut. Kita hanya melibatkan 3 sahaja. Mari kita lihat sifat kekongruenan segitiga. Yang pertama, di sini kita ada segitiga kala kuning yang dilabelkan dengan A dan B, C, dan segitiga biru K, L dan M. Sifat yang pertama adalah kita membandingkan sisi. Jika kita membandingkan ketiga-tiga sisi yang sepadan ini mempunyai ukuran yang sama, bermaksud segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah untuk mendapatkan sisi yang sepadan. Lihat yang pertama, kita ambil sisi AC, dia sepadan dengan sisi KM. Kemudian kalau ukurannya sama, kita akan tulis AC sama dengan KM. Kemudian kita ambil sisi yang kedua pula di sini, kita ambil sisi AB dan sisi ini sepadan dengan KL. Dan kalau kedua-duanya adalah sama, kita akan tulis AB sama panjang dengan KL. Dan sisi yang terakhir, kita ambil di sini adalah sisi BC dan sepadan dengan sisi LM. Dan jika kedua-dua sisi ini adalah sama panjang, kita boleh tulis BC sama dengan LM. Jadi dengan perbandingan ketiga-tiga sisi ini sahaja, kita boleh tentukan bahawa kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. Jadi ini adalah sifat yang pertama. Kita hanya bandingkan sisi tanpa melibatkan perbandingan sudut. Sifat yang kedua pula adalah kita membandingkan sisi, sudut, sisi. Iaitu kita ambil 2 sisi dan di tengah-tengahnya kita ada sudut. Kita lihat keadaan ini. Kita mengambil 2 sisi dan di tengah-tengahnya adalah sudut. Kemudian kita bandingkan dengan segitiga kita yang kedua ini pada sisi dan sudut yang sepadan dengannya. Jadi kita boleh tulis AC sama dengan KM. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Dan sisi BC sama panjang dengan sudut LM. Maka kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. Baiklah. Selain pada itu, kalau kita lihat di sini iaitu sisi, sudut, sisi, kita juga boleh mengambil sudut-sudut yang lain yang ada pada segitiga ini. Pada sudut A ataupun sudut B. Jadi, kita boleh ada gabungan yang lain. Kalau kita lihat di sini, kita lihat gabungan yang kedua. Di sini kita ambil sisi AC sepadan dengan KM, AB sepadan dengan KL, dan sudut A sepadan dengan sudut K. Dan jika ketiga-tiga ukuran sudut dan juga panjang ini adalah sama, maka segitiga ini adalah kongruen. Kemudian, kita juga boleh dapatkan susunan yang lain juga. Iaitu, kita dapatkan pula sudut B. Di mana sudut ini sepadan dengan sudut L. Kemudian, sisi BC sepadan dengan LM dan sisi AB sepadan dengan KL. Dan jika ukuran mereka ini adalah sama, maka segitiga ini adalah kongruen.
Jadi ini adalah sifat yang kedua. Kita membandingkan sisi, sudut dan sisi. Dan pastikan sudut ini berada di tengah-tengah. Kemudian kita lihat sifat yang ketiga, iaitu kita membandingkan sudut, sisi, sudut. Di mana sisi berada di tengah-tengah, diapit oleh dua sudut. Kita lihat susunan kita yang pertama di sini, iaitu kita ambil sudut A, sudut C dan di tengah-tengahnya ada sisi AC. Dan ia sepadan dengan sudut K, sudut M dan juga sisi KM. Maka kita boleh tulis ukuran dan sisinya sama, panjang dan sama sudutnya, maka segitiga ini adalah kongruen. Selain itu, kita juga boleh menulis susunan yang berbeza. Jadi, kali ini kita ambil sudut C dengan sudut B dan sisi BC, di mana sepadan dengan sudut M, sudut L dan sisi LM. Dan jika ukurannya sama, maka kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. Kemudian kita juga boleh dapatkan susunan yang lain. Satu lagi susunan, iaitu susunan sudut A, sudut B, sudut K dan L dan sisi AB dan juga sisi KL. Dan jika ukurannya sama, maka segitiga ini adalah kongruen. Jadi ini adalah sifat yang ketiga, di mana kita ambil dua sudut dan satu sisi yang berada di tengah-tengah sudut tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat sifat yang keempat. Kita akan bandingkan sudut, sudut, sisi. Susunannya adalah sudut, sudut, sisi. Kita lihat susunan kita yang pertama di sini. Kita ambil sudut A, sudut B dan sisi BC. Dan ia sepadan dengan sudut K, sudut L dan juga sisi LM. Dan jika ukurannya sama, maka segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Dan kita juga boleh nyatakan dalam susunan yang lain juga. Lihat susunan yang kedua kita di sini, iaitu kita ambil sudut A, sudut C dan juga sisi AB. Dan ia sepadan dengan sudut M, sudut K dan juga sisi KL. Dan jika ukurannya sama, maka segitiga ini adalah kongruen. Kemudian kita lihat ada satu lagi susunan. Susunannya adalah kita ambil sudut B, sudut C dan juga sisi AC yang sepadan dengan sudut L, sudut M dan juga sisi KM. Dan seperti biasa, kalau ukurannya adalah sama, maka segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Jadi itu adalah sifat kekongruenan segitiga yang keempat. Kita membandingkan sudut, sudut dan sisi. Pastikan susunannya adalah betul, iaitu sudut, sudut, sisi. Seterusnya kita lihat sifat yang kelima, iaitu kita membandingkan sudut, sudut, sudut. Kali ini kita hanya menggunakan sudut sahaja, tanpa menggunakan sisi. Jadi kita lihat susunannya adalah seperti berikut, iaitu kita ambil sudut A, sudut B dan sudut C. Kemudian kita lihat pula pada segitiga yang kedua kita yang berwarna biru, sudut K, sudut L dan sudut M. Dan jika kesemua sudut sepadan ini adalah sama saiz, maka segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Seterusnya kita lihat sifat yang terakhir. Itu sifat yang keenam. Kita akan bandingkan sisi, sisi, sudut. Kita ambil dua sisi dan satu sudut. Kita lihat perbandingan yang pertama. Kita ambil sisi BC, kita ambil sisi CA dan juga sudut A. Kemudian dia sepadan dengan sisi LM, MK dan juga sudut K. Dan jika ukurannya sama, maka segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Kita juga boleh susun dalam formasi yang berbeza. Kali ini kita ambil
sisi CA, sisi AB dan juga sudut B yang sepadan dengan sisi MK, KL dan sudut L. Dan jika ukurannya adalah sama, maka segitiga ini adalah kongruent. Dan satu lagi susunan, kita boleh juga buat seperti ini. Kita ambil sisi BA, kemudian AC dan juga sudut C yang sepadan dengan sisi LK, sisi KM dan juga sudut M. Dan jika ukurannya adalah sama, maka kedua-dua segi tiga ini adalah kongruent. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil dari contoh 3 muka surat 129 buku teks. Raja di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruent. Diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruent ialah sudut sisi sudut. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri yang lain yang terlibat dalam sudut sisi sudut. Jadi kita lihat soalan ini penyelesaiannya. Kedua-dua segitiga ini adalah kongruent dan diberi kepada kita sudut ACB sama dengan sudut DFE seperti yang telah ditanda di dalam soalan. Seterusnya, kita perlu dapatkan sisi. Jadi kita lihat sisi yang pertama di sini. Kita akan ambil sisi AC. Kemudian kita akan cari sisi yang sepadan pada segitiga yang berada sebelah kanan ini. Dan sisi sepadan dengannya adalah sisi DF. Jadi kita boleh tulis sisi AC sama panjang dengan sisi DF. Kemudian seterusnya adalah sudut. Sudut A, di mana sudut A ini sepadan dengan sudut D. Jadi kita boleh tulis jawapan kita. Sudut A sama dengan sudut D. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan 2. Soalan ini diambil dari contoh 4 muka surat 130 buku teks. Raja di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Diberi satu lagi segitiga iaitu segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kongruent dengan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga ini adalah kongruent. Sekiranya, kita lihat ada 3 soalan A, B dan C. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu ada dua segitiga. Diberi dalam soalan adalah segitiga EGF. Dan kita perlu lukis satu lagi, segitiga KLM yang sama. Dan kedua-dua segitiga ini adalah kongruent. Kita lihat pada soalan A, telah diberi kepada kita sudut EFG sama dengan sudut KML, sudut EFG sama dengan sudut KLM, dan sisi EF sama dengan sisi KL. Dan di sini kita lihat perbandingan yang digunakan adalah membandingkan sudut. Iaitu sudut yang pertama di sini. Kemudian satu lagi adalah juga sudut. Sudut di sini. Dan satu lagi adalah perbandingan menggunakan sisi. Maka di sini kita boleh nyatakan bahawa sifat kekongruenan segitiga yang digunakan adalah sudut-sudut sisi. Iaitu membandingkan dua sudut dan satu sisi. Kemudian terlihat pula soalan yang bahagian B. Kali ini kita lihat EG sama dengan KM ini merupakan sisi. Membandingkan satu sisi di sini. Kemudian FG dan LM juga adalah sisi. Dan yang ketiga perbandingannya di sini adalah EF sama dengan KL juga adalah sisi. Kali ini dia menggunakan kesemuanya sisi. Maka jawapan kita adalah dia menggunakan sifat sisi, sisi, sisi. Kemudian terlihat soalan bahagian C. Kali ini dia menggunakan EF sama dengan KL, iaitu sisi. Kemudian dia menggunakan sudut. FEG sama dengan sudut KLM. Dan last sekali dia menggunakan perbandingan sisi, iaitu EG sama dengan KM. Maka sifat yang digunakan untuk menyatakan segitiga ini adalah kongruent, iaitu sisi, sudut, sisi. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini.
untuk menguji pemahaman. Bolehlah menjawab latihkan diri 5.1b muka surat 126 buku teks. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.